الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Arun dan tim pengurusan Musalla Syifa Sa'asbi, khususnya sahabat-sahabat muslimin dan muslimat serta jemaah tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Kita masih berada dalam lindungan rahmat kasih belas Allah dan juga limpahan kurniaan Allah yang tidak bertepi. Sebahagiannya dalam bentuk kewajipan-kewajipan beragama sebagaimana yang kita sering sebut-sebutkan dan ingat-ingatkan, untuk kita mendapat kefahaman dan juga ilmu yang benar berkenaan dengan kewajipan-kewajipan yang menjadi tanggungjawab ke atas diri kita, tuan-tuan. Kita bila sampai satu masa kita rasa syukur sangat-sangat, terima kasih kepada mak ayah kita kerana jaga kita dengan baik, tuan-tuan. Antara kaedah ayah mak kita jaga kita ialah dengan menguatkuasakan disiplin, peraturan, ada pantang larang dalam rumah. Jadi apabila sampai satu tahap, kita akan nampak bahawa apa yang dilakukan oleh mak ayah itu adalah satu kebaikan untuk kehidupan kita masa panjang. Hasilnya, tuan-tuan, kita membesar dengan sihat. Anggota badan kita cukup, tidak rosak. Tangan kita cukup, tidak ada yang terputus. Jari kita pun cukup 10, tak ada jari yang kudung. Mata kita pun sihat selamat. Tapi tuan-tuan, nak boleh sampai kepada keselamatan itu, kita sebagai mak ayah hari ini kita fahamlah betapa susahnya kita nak pastikan keselamatan pada anak-anak kita waktu dia dalam peringkat membesar, supaya tubuh badannya sihat selamat, kerana mereka ini bawah tanggungan dan tanggungjawab kita. Maka begitulah yang kita faham tentang tanggungjawab dan kewajipan mak ayah kita terhadap kita. Dek kerana tak boleh buat itu, jangan buat ini, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Akhirnya kita tumbuh dengan selamat, membesar dengan sihat dan juga sempurna. Jadi apa yang kita faham, iaitulah disiplin dan juga tanggungjawab yang mak ayah kita kuasakan pada kita, rupanya adalah untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Dan faham kita tu sesudah lama kita hidup, sesudah kita melepasi zaman kanak-kanak. Bila datang kematangan dan pengalaman kita, baru kita nampak apa yang dibuat oleh mak ayah tu baik, bagus untuk kita. Sama juga, tuan-tuan, kalau kita alih pada pengalaman di sekolah. Awal-awal dulu kita cukup bengang dengan guru disiplin ni, cikgu, ya. Guru disiplin ni tak orang kata tak popular, selalu jadi kemarahan orang, kan? Sampai ke tahap ada yang lebih berani apabila ada di antara anak-anak pelajar ni yang mengkhianati harta benda. Sampai kereta pun dipancitkan tayar, dia punya body kereta pun ditoreh, digrafitikannya dengan paku karat. Pasal apa? Bengang dengan guru disiplin. Sebab apa? Sebab bayangkan disiplin tu, bayangkan bengkeng dia tu, bayangkan rotan panjang tu, roti panjang tu. Tapi bila dah matang, dah kata orang buat perjumpaan alumni, antara watak yang menggamit ingatan, watak yang menarik kerinduan adalah watak guru disiplin lah. Terutama sekali pada anak-anak yang nakal. Dia akan nampak betapa disiplin itulah yang menyebabkan nakal dia ni berubah jadi baik, bertukar jadi comel, jadi orang, orang kata, jadi orang, bukan jadi orang-orangan. Itulah
hebatnya sistem, disiplin dan tanggungjawab. Samalah kita dengan urusan agama. Sebahagian orang tak dapat menilai kewajipan ibadah dalam agama. Kenapa sampai wajib solat 5 waktu sehari semalam, wajib puasa 30 hari berterusan sebulan, dan dalam setahun ada sebulan. Jadi kenapa dia perlu melalui laluan ilmu dan juga kefahaman. Akhirnya kita baru faham bahawa ibadah-ibadah itu adalah satu keperluan utama dan memberi manfaat besar dalam kehidupan masa depan kita, kehidupan akhirat. Bila masa kita faham ibadah itu penting? Bila kita masuk kepada hari akhirat. Waktu itulah baru kita nampak betapa ibadahlah yang menyebabkan akhirat kita terjaga, ibadah kita selamat. Yang ni kita dah bincang dah sebelum ni tuan-tuan. Macam mana salah satu daripada maqasid ibadah, tujuan ibadah ialah untuk memperkuatkan agama dalam diri kita, bagi kita menghadapi ujian dan musibah yang cukup keras. Cukup keras. Allah Ta'ala takdirkan ujian dalam kehidupan kita ni keras, berat, kecuali bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Berat setara mana pun ujian, kerana kekuatan agama ada pada diri dia, maka ia dapat dihadapi dengan baik. Jadi ketika nak menghadapi ujian itu, apa keupayaan manusia? Apa persediaan manusia? Ada di antara manusia yang melihat dia boleh menghadapi segala benda tu dengan kekuatan fizikal. Tubuh badan dia yang sihat, mantap. Maka dengan tubuh badan yang kuat, mantap itu, dia boleh menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Ujian dalam kehidupan. Hidup susah, dia boleh senangkan dengan bertungkus lumus. Bekerja, penat lelah orang lain 6-8 jam, dia pederai sampai 12-15 jam. Pasal apa? Pasal ujian pada dia, pada penderitaan hidup ni lebih daripada orang. Maka dia cuba atasi dengan kekuatan tubuh badan, kemampuan, tenaga dia. Begitu juga ada orang yang menghadapi ujian ini dengan kepintaran akal. Dia menggunakan kecerdikan dia, maka dia hadapi ujian itu dan dia rasa dia boleh selamat, boleh selesaikan masalah. Tetapi bila kita bincang, apakah kepintaran akal dan juga kekuatan tenaga tubuh badan ini adalah penyelesaian ataupun penguat untuk kita hadapi ujian kehidupan tadi? Maka secara jujur kita sebut tidak. Ia hanya membantu. Yang sebenar-benarnya memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian tadi adalah kekuatan kerohanian. Apa dia kerohanian? Itulah kekuatan agama dalam diri. Rasa kita ada Tuhan, rasa kita bergantung dengan Tuhan, rasa Tuhan tu menguasai hidup kita, maka rasa itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian tadi. Sama ada ujian melibatkan tubuh badan, sakit derita, pening dan sebagainya, ujian melibatkan mental, tekanan perasaan, serabut, sedih bagai, ujian melibatkan ekonomi, itulah harta benda musnah dalam kebakaran, ditipu oleh skamer, diperbodohkan orang. Jadi ujian-ujian tu kekuatan utamanya adalah kebergantungan kita pada Tuhan, iaitulah agama. Itulah jawapan sebenar. Kenapa? Sebab kita lihat pengalaman dalam hidup, orang yang kuat tenaga, kuat minda, tapi gagal menghadapi ujian tadi. Siapa mereka? Tuan-tuan, saya tak ingat kita bincang tidak kat sini tuan-tuan. Ada satu watak, tuan-tuan perasan tak, nama dia Leslie Chung. Cikgu, kita bincang tak bab ni cikgu? Tak ingat lah cikgu. Leslie Chung. Tu Imam perasan tak nama dia Leslie Chung? Tak perasan tak? Haji Husin kenal Leslie Chung? Silap betul Haji Husin. Haji Husin kena tanya Siti Nurhaliza. Zaman kita bukan Siti Nurhaliza Haji. Zaman kita siapa Salomar Saya minat Syarifah Haini.
Leslie Cheung ni dia pelakon Hong Kong, aktor Hong Kong. Dia memiliki package yang ramai orang nak. Anak-anak muda nak lah package dia. Apa package dia? Tubuh badan yang ganteng. Dia ni lelaki kan ganteng, maknanya tampan, comel otak orangnya. Boleh google lah, boleh google Kemudian kepintaran akal, kepandaian bakat berlakon. Dan dia ni banyak membintangi cerita-cerita yang box office, cerita Hong Kong. Kalau tengok cerita kungfu, biasanya dia lah watak, antara watak utama. Tapi last kita dengar cerita apa yang berlaku pada dia? Mati bunuh diri, terjun bangunan. Bangunan 3 tingkat rasanya. Jadi kematian itu mengejutkan ramai. Sampai ahli-ahli psikologi, ahli-ahli kejiwaan ambil kes dia tu sebagai kajian. Okey, apa yang tak kena pada manusia ni? Tubuh badan dah comel, rupa paras comel, harta benda dia berada pada kemuncak populariti sebagai aktor. Ibarat kata kalau dia berjalan, kat belakang dia penuh anak-anak dara duk mengintai, duk mengekor. Sebab comel dia, smart dia, pelakon yang berjaya. Alih-alih bunuh diri. Maknanya apa? Ada benda tak selesai dalam kehidupan dia. Apa yang kita faham? Faham kita di situlah keperluan kepada agama. Maknanya nilai agama tak ada. Orang bila tak ada kebergantungan pada Tuhan, maka makin lama hidup makin serabut, makin banyak populariti, keributan yang berlaku di luar, maka semakin tertekan orang ni. Sehingga kan orang ni tak tahu dah nak cari nilai kebahagiaan. Bahagiaan tu duduk kat mana sebenarnya? Duduk pada populariti, dia dah dapat tapi dia tak tenang. Bahagia tu duduk pada harta menimbun, dia dah ada, aset dia banyak tapi tak tenang juga. Itulah seterusnya. Akhirnya jawapan untuk ketenangan, kebahagiaan dan kelegaan hidup, keselamatan hidup duduk dalam agama. Maka kita pun jumpa watak orang yang tubuh badan dia mengering, kurus melidih. Watak orang yang deritanya, Allahu Akbar, lahir-lahir penuh dengan derita, mak ayah, adik-beradik, persekitaran, semua tak kena belaka. Tapi bila kita jumpa dengan dia, dia boleh senyum, dia bagi motivasi balik pada kita. Semangat dia cukup kuat. Apa rahsia orang ni? Rupa-rupanya rahsia orang ni duduk pada kekuatan kerohanian agama. Itulah dia sebenarnya terapi yang sebenar-benar. Bukan kesihatan tubuh badan, bukan minda yang pintar, bukan kekayaan, aset, tetapi terapi yang sebenar duduk pada diri kita, iaitulah agama. Agama datang kepada kita ikhlas, agama datang kepada kita sabar, redha, agama datang kepada kita syukur, agama datang kepada kita baik sangka bagai, tuan-tuan. Maka kekuatan itulah yang rupanya memberi tenaga. Saya tu hari saya terlibat juga dalam satu program kursus terapi lah, dirancang oleh pihak JAIZ khusus untuk menghadapi masalah-masalah melibatkan penagihan. Jadi kebetulan saya dipilih juga untuk jadi ahli dia, program secara online 5 hari juga. Jadi bila kita ikut program tu, yang datang bagi perbincangan, buka kertas kerja adalah orang-orang yang inilah berautoriti lah, yang buat kajian tentang kejiwaan dan semua kan. Jadi hasil daripada program kita ikut tu, rumusan dia ialah terapi yang terbaik dah ada dalam agama. Sudah ada dalam agama. Sebab ketika dibincangkan perkara-perkara ni, perbincangannya tak lari pada agama. Macam mana kita ni nak menerima apa yang berlaku pada kita. Mesti ada rasa syukur, rasa redha, mesti ada kita sebut sebagai ikhlas tadi. Maknanya apa yang dibincangkan tu, itulah dia perbincangan dalam agama, khususnya dalam ilmu tasawuf. Lepas tuan-tuan ni, fahamlah kita kekuatan yang diperlukan adalah kekuatan agama, kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang disebut oleh
Sayyidina Ali, disandarkan kepada Sayyidina Ali. Betul ke tidak, saya cuba juga buat dia punya penelitian, tapi setakat ni masih tak jumpa. Tapi saya sharing dengan tuan-tuan ni. Al-khair huwa ma waqa'a. Al-khair huwa ma waqa'a. Apa maksud? Kebaikan itu adalah apa yang berlaku. Boleh faham tak Jusin? Maknanya apa yang berlaku pada kita, sama ada kita seronok ataupun kita tak seronok, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Kata-kata ini disandarkan kepada Sayyidina Ali tadi. Jadi ini macam mana agama ajar pada kita untuk menerima segala sesuatu itu secara positif. Pemikiran positif, pemikiran yang baik. Begitu juga satu kata-kata ni Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam kata-kata dia kata apa? Inna aqsa ma yastati wa yaf'ala ilaina ay yutabbiqa ma amara Allah bih. Kata-kata yang cukup dalam. Apa yang musuh kita boleh buat pada kita, sehabis-habisnya ialah melaksanakan takdir Allah pada kita. Faham tak tuan-tuan? Ini kata-kata seorang ulama hebat, ahli tafsir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ulama yang menjadi sandaran di Mesir. Dia kata apa? Bila kita ni dianiaya oleh musuh, kita akan bimbang tentang siksaan, derita macam-macam, tekanan yang dia kenakan pada kita. Tapi akidah mengajar kita, suatu benda tu tak akan berlaku melainkan benda yang telah diizinkan Allah, yang dibenarkan oleh Allah, diatur dan diizinkan oleh Allah. Jadi apa masalahnya? Apa yang musuh boleh buat adalah melaksanakan takdir Allah pada kita. Kalau Allah takdir benda tu berlaku pada kita, takkan kita nak membantah kerja Tuhan. Comel dia punya ayat. Ayat tu ayat yang mengandungi redha, baik sangka, syukur pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Menasabahlah ulama-ulama ni, Allah. Buat macam mana pun, diorang ni hebat. Kan? Kata-kata yang keluar daripada Imam Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Kalau orang penjarakan aku, itu adalah khulwah. Kalau orang buang aku jauh-jauh, itu adalah melancong. Kalau orang bunuh aku, itu adalah syahid. Faham tak macam mana? Semua comel belaka. Faham tak? Semua benda tu comel-comel belaka. Khulwah itu peluang kita berkhulwah, bermunajat dengan Tuhan. Duduk seorang-seorang, serabut kalau ramai-ramai, tak jumpa Tuhan, tak ingat akan Tuhan. Jadi bila duduk seorang-seorang ni, dia cepat sikit melekat dengan Tuhan. Faham macam mana nak buat? Duduk seorang-seorang. Macam mana cara? Dipenjarakan duduk nanti. Itu yang ulama-ulama, bila dipenjarakan, keluar penjara, apa yang berlaku cikgu? Keluar kitab cikgu. Dalam penjara menulis kitab. Tengok apa yang berlaku pada Said Qutb. Keluar penjara, fi zilalil Quran. Berapa jilid kat rumah saya tu? Tak silap saya ada 7 jilid tuan-tuan. Besar daripada kitab ni lagi, tulisan lebih kurang dalam 10 saiz. Kalau kita ni 12 saiz font dia. Yang tu lebih kurang 10, rapat-rapat. Allahu Akbar. Dalam penjara oleh kitab tuan-tuan. Said Hawa dipenjarakan oleh pemerintah Mesir. Keluar daripada penjara, siap kitab tafsir, Al-Asasu fi Tafsir. Kitab tafsir. Yang tadi pun kitab tafsir juga. Said Qutb fi zilalil Quran, di bawah lembayun Al-Quran. Hamka dipenjarakan oleh Soekarno. Keluar penjara, apa yang berlaku itu? Kitab juga, kitab tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Lepas tu saya sebut kat pelajar-pelajar, awak kalau nak siap assignment, masuk penjara. Assignment tak siap-siap, nak siap senang, masuk penjara. Gurau itu. Allahu Akbar. Sebab seorang-seorang tu, dia bukan maknanya satu kerugian, kemalangan. Cara fikir, nampak tak tuan-tuan? Maka itulah dia agama tuan-tuan ni. Dia ajar kepada kita menguruskan kehidupan ini dengan benar, dengan baik. Maka bagaimana agama tu muncul dalam kehidupan kita tuan-tuan? Antaranya menerusi sistem ibadah. Itu dah sebut dah tuan-tuan. Sekadar kita ingatkan balik, sebab perkara ni cukup penting
untuk kita meneruskan kehidupan yang masih lagi berbaki. Bagaimana agama dihasilkan oleh Allah menerusi sistem ibadah. Sistem ibadah. Kita buat contoh apa tu dia tuan-tuan? Contoh solat. Macam mana ibadah muncul daripada solat? Ibadah ada 3, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Akidah, syariat dan akhlak. Kadang-kadang akidah disebut iman, syariat disebut Islam, akhlak disebut ihsan. Ihsan. Jadi macam mana akidah dibina daripada solat? Apabila ketika solat kita pasang niat kepada Allah Ta'ala. Kita jaga akidah, jangan sampai sembahyang dalam keadaan bawa syirik, dalam keadaan bawa nilai-nilai kufur. Kalau buat benda tu, maka dari awal lagi solat kita batal. Maka kita nak suruh solat itu benar, diterima, kita jaga poin-poin tadi. Maka itulah dia didikan Allah untuk menghasilkan akidah yang menjadi komponen pertama pada agama. Yang keduanya, syariat. Macam mana syariat dibina daripada solat? Syariat maknanya undang-undang. Bila kita jaga undang-undang solat, rukun solat, sunat solat, yang haram kita tak buat, yang makruh kita cuba elakkan, maka itulah dia syariat. Didikan Allah menerusi solat untuk menghasilkan syariat yang menjadi komponen agama yang nombor 2. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah hasil. Maka orang yang solatnya benar, ikut Imam Al-Ghazali, solat zahir, solat batin. Bukan setakat zahir, rukun qauli, fi'li, qalbi dia jaga. Dia bawa juga batin. Apa dia batin? Ketika solat, dia bawa tafahum. Dia bawa faham dia pada bacaan dia baca. Dia bawa khusyuk. Dia bawa tadarruk, merendahkan diri. Dia bawa tazallul, rasa hina diri. Dia bawa ta'zim pada Allah Ta'ala. Dia faham siapa yang sedang dia hadapkan itu. Maka itu adalah ibadah batin. Maka orang yang ada perkara-perkara itu, subhanallah, dia bukan setakat solat pada bacaan, pada perbuatan, tetapi secara batin juga. Maka orang inilah yang terhasil akhlak yang cukup hebat daripadanya. Akhirnya tergambar menerusi cakap-cakap kita. Apa yang kita cakap? Tu kawan kita tu orang solat. Itu cakap-cakap kita. Apa yang kita faham? Oh, dia tu solat, orang solat punya orang. Apa yang kita faham? Akhlak mesti TikTok. Cakap mesti benar. Janji mesti amanah. Kerja mesti itqan. Pasal apa? Itulah gambaran daripada hasil ibadah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi tak berlaku juga. Yang kuat semayang itulah kuat kelentong. Itu cerita lain. Yang tu an-nadir. Itu adalah peristiwa ajaib. An-nadir, orang kata rare. An-nadir kal adam. Kaedah mengatakan benda yang rare ni tak boleh kira sebagai hukum. Rare pada dia seorang je, orang lain tak buat lagu tu. Dia seorang je. Boleh faham tuan-tuan? Itulah dia jagaan agama pada ibadah. Subhanallah. Jadi bila kita faham dan kita beribadah dengan penghayatan disertakan dengan ilmu, maka kita akan terhasil apa yang disebut sebagai jagaan Allah Ta'ala pada kita untuk kita menempuh ujian yang berlaku. Kan kita duk sebut ujian yang dahsyat berlaku. Kawan kita yang diuji dengan banjir, ingat Sabtu minggu lepas kan? Sabtu pertama ni saya bukan Sabtu, Ahad pertama saya giliran saya di section 25. Yang minggu lepas tuan-tuan, lepas daripada sana kuliah di sini, minggu lepas waktu duduk sembang-sembang di meja makan, rasa gatal mulut nak tanya dia orang ni pasal dia cerita banjir 2021 dulu kan. Ada seorang kat depan tu saya tahu dia ni antara tragedi besar kat dianya, dia hilang kenderaan sebiji X50, X50 yang waktu banjir berlaku 18 Disember tu, dia baru 2 minggu sampai
X50 ke rumah. Dah. Proton 50 tu kan. Bila sampai 2 minggu tu, sayang punya pasal letak dalam garaj. Balik ke Negeri Sembilan pun pakai kereta lama, pakai Honda. Pasal sayang. Alih-alih tuan-tuan, waktu di Negeri Sembilan datang banjir, habis kenderaan dia. 2021, 18 Disember 2021. Kemudian saya tanyalah, banjir macam mana kenderaan tu sekarang? Allah, Ustaz, saya dah lama dah tak nak ingat benda tu. Ustaz tanya, kena ingat balik, dia kata. Mana dia kenderaan tu masih tersadar di bengkel. Tak boleh, tak ada keputusan. Kata kenapa tak hantar ke center dia? Center nak 80,000 Ustaz kata. Center minta 80. Tak silap harga dia 90 tadi. Terbaru. Center minta 80. Allahu Akbar. Kenapa bermasalah di bengkel? Masalah spare part tak ada. Order dengan dia punya kilang di China tu kan. Apa kilang dia? Geely. Itu je nama tau, Geely. Gitulah lebih kurang. Kilang di China. Tak sampai-sampai. Dia kata tak nak fikir lah Ustaz. Habis Abang Haji bayarlah bulan-bulan. Kereta tu saya bayar cash. Dia baru je tuan-tuan pencen LHDN, suami isteri. Jadi nak merasalah duit APF tu tuan-tuan, belilah cash. Takdir datang, itulah cerita dia. Kita tuan-tuan kalau nak faham musibah ni lagu mana tuan-tuan? Itu hilang terus 90,000 tuan-tuan dibayar cash. Lagi teruk tekanan perasaan kalau duit tu masih berjalan, kena bayar kat bank setiap bulan 800, 900, barang tak ada, rosak, tapi duit jalan. Ya, kawan-kawan kita diuji dengan rumah-rumah yang tak siap, syarikat pemaju skema tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu nak cerita ujian lah tuan-tuan. Tapi lebih besar lagi lah ujian yang melibatkan agama. Ingat tuan-tuan, ni ujian pada agama adalah ujian yang paling besar. Mak ayah kepada Nur Aisyah Bukhari tu, Allah, Nur Aisyah nama dia, Nur Aisyah Bukhari yang budak murtad tu. Waktu tu saya tawakhir tuan-tuan di Universiti Malaya. Waktu nak berbuka puasa di Masjid Ar-Rahman, tengok ada risalah disebarkan. Waktu tu yang banyak bawa cerita ni adalah Peguam Zulkifli Nordin. Waktu tu dia salah seorang daripada tim Peguam Anwar Ibrahim kan, tahun 98, Anwar isu liwat tu waktu tu. Jadi saudara Zulkifli Nordin ni dia handle kes Nur Aisyah Bukhari. Sampai mak ayah dia seorang imam masjid. Menangis tuan-tuan tak habis. Anak hilang agama. Yang ni lagi dahsyat daripada hilang duit 80-90 ribu tadi. Sebab yang ni kalau tak jumpa balik Islam, maknanya dia hilang akhirat. Bangkit lepas mati nanti, bila bangkit dia tengok negara akhirat dia ataupun negeri akhirat dia terbakar hangus. Tak ada apa yang boleh menyelamatkan dia. Ini lagi sadis tuan-tuan. Mereka yang diuji pada agama. Ujian dalam kehidupan, ingat, selagi mana tidak melibatkan agama, dia kecil. Boleh tuan? Selagi mana tidak melibatkan agama, dia adalah kecil. Small matter. Doesn't matter pun. Tapi kalau melibatkan agama, yang tu besar. Pasal dia melibatkan akhirat. Satu yang ada kaitkan dengan akhirat, dia adalah besar. Termasuk hutang-hutang kita. Hutang-hutang yang tak dibayar, dia melibatkan urusan akhirat. Melibatkan transfer akaun bagai tuan-tuan. Itu kerja besar. Dosa maksiat yang tidak ditaubatkan, kalau bawa ke mati, dia jadi besar. Sebab tu orang Islam dia cakna pada kehidupan akhirat. Cuba pastikan kita mati bebas daripada ikatan dan kongkongan, tekanan dan sangkutan dengan orang lain. Itu sepatutnya yang kita fikirkan. Dari sudut kebersihan tubuh badan, bila kita bincang saluran agama dan rahmat kasih sayang Allah, kita akan melihat bagaimana Allah sudah menyediakan sistem yang menyelamatkan kita daripada dosa-dosa maksiat ini, khususnya maksiat kecil, dosa kecil. Adapun dosa besar, dia memerlukan kepada taubat kita, maka dia memerlukan pada ilmu dan kefahaman kat situ. Adapun dosa kecil, Allah siapkan sistem menerusi ibadah, solat, Jumaat, Ramadan, kemudian haji, sebagaimana kita selalu bincangkan tuan-tuan ni.
di samping taubat dan istighfar. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, saya lupa nak ingatkan tuan-tuan, sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala. Apa yang kita sedang lakukan sekarang lillahi ta'ala, dan lain-lain niat ketaatan untuk menambahkan lagi kualiti amalan. Kita sambung pada kitab kita, muka surat 68. Muka surat 68 berada pada sifat syurga dan ahlinya. Sifatu al-jannah wa ahliha, bagaimana gambaran syurga dan penduduk dalamnya. Dan bila kita bincang tentang syurga, kita sedang meneliti tawaran Allah. Ingat tuan-tuan, kita sedang melihat apa yang Allah tawarkan kepada kita. Okay, offer daripada Allah. Sebab kita nak di dunia ni, urusan nak beli sesuatu, nak terima satu benda, kita tengok apa kelebihan yang kita dapat, apa khasiat dia, apa tawaran keuntungan dia. Maka inilah dia. Pada urusan agama, apa tawaran yang Allah beri kepada kita, iaitulah syurga Allah Ta'ala. 68, perenggan yang kedua di bawah, di tengah tu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mujahid berkata, Mujahid ini seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Kalau tak silap saya, beliau ni belajar dengan Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya beliau ni adalah orang yang bawa ilmu Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Sepupu Nabi yang diiktiraf sebagai orang yang paling faham tentang Quran selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mendapat kelebihan doa daripada Nabi. Jadi Mujahid berkata, bumi syurga dari perak dan tanahnya dari misik, dan urat-urat pohonnya dari perak, sedang dahannya dari mutiara dan zabarjad, sedang daun dan buahnya di bawah itu. Maka siapa yang makan sambil berdiri tidak sukar, dengan duduk juga tidak sukar, dan sambil berbaring juga tidak sukar. Kemudian baginda membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzullilat qutufuha tadlila, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya. Mereka iaitulah ahli syurga, dengan semudah-mudahnya. Al-Insan ayat 14. Jadi apa lagi yang kita nak faham tentang binaan syurga yang menjadi tawaran utama Allah kepada kita sekalian? Siapa yang layak untuk tawaran ni? Kita semua. Itu yang pertama sekali tuan-tuan, syukur kita. Habis kalau tawaran ni kita duk jaja tepi jalan sana, yang lalu tu orang yang pakai nanda kat atas dahi, yang lalu tu orang yang pakai salib kat leher, yang tu layak tak untuk terima offer ni? Tak layak dah. Mereka bukan ahli yang boleh menerima tawaran Tuhan ni, pasal akidah tak selesai. Kecuali mereka tukar nanda, kecuali mereka buang salib, tukar dengan la ilaha illallah. Boleh faham tuan-tuan? Yang kita ni dah ada la ilaha illallah. Yang penting ialah pegang la ilaha illallah. Betul-betul bukan sekadar la ilaha illallah sebagai dakwaan, tapi betul-betul berakhlak dan jelmaan la ilaha illallah sungguh. Kekuatan la ilaha illallah ni cukup kuat. Imam Hasan al-Banna dia sebut la ilaha illallah ni sebagai kalimatu sauratin syamilatun. Kalimah saurah, perkataan yang saurah. Apa makna saurah? Revolusi. Asyamilah, yang menyeluruh. Apa maksud revolusi yang menyeluruh? Iaitulah seorang Muslim, kalau dia sebelum Islam tu dia kafir, tiba-tiba dia masuk Islam, maka kalimah la ilaha illallah akan merubah hidup dia sebagai Islam 100% daripada hidup dia sebagai non-Muslim. 100%. Itu yang dibuktikan menerusi sirah Nabi SAW. Tak payah jauh-jauh, kita ambil contoh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa yang berlaku pada kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu dia di luar Islam, waktu dia dalam Islam. Bila datang saja la ilaha illallah dalam diri dia, maka terbalik kuang kehidupan asal dia. Pada asal dia hidup tak ada matlamat hidup.
Dia hidup dengan menjadikan hawa nafsu sebagai raja. Dia hidup dalam keadaan melihat kebenaran, tapi dia tentang kebenaran. Bagai nak Arab. Manusia yang paling dia menyampah dan benci adalah Nabi SAW. Sampailah dalam sirah kita belajar, pada hari kejadian dia berubah mendapat hidayah. Hari itu adalah hari di mana dia turun daripada rumah, bertekad nak bunuh Nabi SAW. Dan Nabi 2-3 hari sebelum tu, Nabi dah ingatkan kawan-kawannya, umat Islam yang lain, bahawa jaga-jaga Umar sedang merancang berbuat sesuatu pada kita. Sedang merancang berbuat sesuatu pada kita. Sebab dia dah tak tahan. Hari demi hari, report yang Umar dapat tentang bilangan orang Islam semakin ramai, semakin berganda. Lagi dia tak tahan, hingga akhirnya dia buat keputusan pada hari itu untuk memutuskan urusan dia dengan Nabi. Akhirnya itulah hari di mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia berubah daripada neraka menjadi syurga, daripada la'natullahi alaih kepada radhiyallahu anhu. Boleh faham tuan? Apa yang merubah dia? Inilah dia, kalimah la ilaha illallah. Kalimah ni simple sangat, tapi dia punya message di sebalik kalimah ni, kekuatan, isi, padu, konten terlalu hebat. Dia boleh dipakai dalam politik, la ilaha illallah. Dia boleh dipakai dalam ekonomi, la ilaha illallah. Dia boleh dipakai dalam urusan sosial, la ilaha illallah. Dia boleh pakai dalam urusan kekeluargaan, dalam urusan hidup bujang, dalam urusan hidup seorang-seorang, dalam urusan hidup ramai-ramai, la ilaha illallah. Dia ada kekuatan dia kat situ. Maka inilah yang disebut sebagai kalimatun thayyibah, kalimatut tauhid, kalimatun uzma, al-urwatul wusqa, la infisama laha. Boleh faham tuan-tuan? Ini kekuatan la ilaha illallah. Tapi ingat tuan-tuan, kekuatan yang kuat, yang hebat ini, kalau silap parking, habis hilang keajaiban. Dia punya fadilat, kelebihan dia habis, tak ada nilai. Parking kat mana? Kalau parking kat mana menyebabkan la ilaha illallah ni habis hilang fadilat? Parking kat mana tuan-tuan? Parking tempat syirik. Apabila la ilaha illallah dalam jantung kita, kita sertakan syirik juga, duduk bertempek dengan la ilaha illallah, habis fadilat la ilaha illallah. Boleh faham tuan-tuan? La ilaha illallah dia tak boleh merapat dengan syirik. Dia tak boleh merapat dengan syirik. Nanti kita duduk belajar, kita duduk syarah dulu kan, ingat tak? Syarah ayat apa tuan-tuan? Al-Ankabut ayat 41. Ini ada ayat tu. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi alihatun kamasalil ankabut ittakhadhat baita fa inna awhanal bait la baitul fa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Bahawa bandingan orang-orang yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah sebagai syirik adalah seperti labah-labah buat sarang, labah-labah buat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah. Jika sekiranya mereka yang buat kerja tu tahu, mereka tahu, mereka akan tinggalkan benda tu kalau mereka tahu. Jadi ayat ni ayat mukjizat, cukup hebat ayat ni. Ingat tak Kak ayat ni? Ada ingat? Mudah kita bincang. Ustaz ni ingat dah. Mukjizat ayat Al-Ankabut tadi. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala bawa cerita tentang labah-labah. Apa cerita labah-labah dalam ayat tu? Allah beritahu bagaimana labah-labah ni buat sarang. Labah-labah buat sarang tu, labah-labah betina ke jantan tuan-tuan? Betina kan? Labah-labah betina. Dari mana kita tahu? Kajian sains beritahu labah-labah betina. Tapi kajian sains baru jumpa pada abad yang ke-19 dulu. Baru jumpa bahawa yang buat rumah adalah jantan. Tapi Quran sebut dah lama dah. Quran sebut sejak abad yang ke-6 Masihi dulu lagi. 1400 tahun dulu lagi. Macam mana kita kata Quran sebut? Sebab kataan tadi, ittakhazat baita.
Ittakhazat tu kalau anak-anak kita belajar bahasa Arab itu ada tak tanda perempuan, alamatut ta'nis, merujuk kepada fa'il dia muannas bukan muzakkar. Fa'il pelaku tindakan itu adalah betina, perempuan bukan lelaki. Macam mana tahu? Ada tak tanda perempuan. Anak-anak belajar bahasa Arab dia faham. Tu Ustaz Salam kita boleh syarah tu. Ittakhadhat baita. Tiba-tiba dalam kajian sains kata yang buat sarang betina bukan jantan. Masya-Allah. Hebat nak cerita. Ini benar-benar wahyu Allah. Kemudian disebut lagi rumah perlindungan yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Apa cerita dia? Kita pun bincang bab tu tuan-tuan. Sains menunjukkan kepada kita fakta yang cukup mengejutkan dan ajaib. Apa yang fakta sains sebut? Bagaimana benang laba-laba terlalu kuat. Benang laba-laba terlalu kuat. Dia buat kajian sains, dikumpulkan benang setebal 2 mm. 2 mm benang laba-laba tu kan. Benang laba-laba ni dia macam rambut kita sorat, dia belah 40. Pecahkan 40. Itu dia merangkumi halusnya benang laba-laba. Kalau dirangkum sampai 2 mm, diikat pada tiang satu dengan tiang dua, dia rentang benang tadi, digantung pemberat di tengah-tengah. Tuan-tuan, kajian mendapati benang tu boleh menampung berat sampai 400 pound. Lebih kurang macam 400 kilogram, tuan-tuan. Mana sabarlah Spiderman boleh bergayuk dengan benang tu. Sebab Spiderman baru berat 80 kilogram. Jangka kita lah tuan-tuan. Tengok kurus belidi tu, kalau 100 lebih macam saya. Ini kurus tu 80-65 kot. Mana sabar tuan-tuan, tak putus. Rupa-rupanya cerita Spiderman adalah cerita yang berasaskan nasihat Profesor Fizik di Universiti Minnesota, namanya Profesor Dr. Jim Kakalios. Dia inilah yang beri nasihat kepada penceritaan dan pembikinan Spiderman. Mana sabarlah. Maknanya orang putih ni, cikgu, buat cerita hiburan pun fakta. Fakta. Kita cerita fakta pun mengarut. Tak buat kajian, payah kan? Cerita fakta pun mengarut. Mengarut macam mana? Akak boleh syarah lah bab tu. Duduk dalam rumah pun, kalau isteri dia pakai tudung penuh semua. Duduk dalam rumah laki bini je tak? Ada ke suami isteri pakai macam tu? Macam-macam. Aduh. Okey tuan-tuan, jadi benang dia tu kuat. Sehingga kan dalam ilmu sains, benang laba-laba ni dibuat bahan utama dalam baju kalis peluru. Dengan menggunakan teknologi nano, benang tu diproses yang menjadi alat utama, bahan utama untuk menyerap hentakan peluru yang tajam dan juga laju. Bila ditembak kena pada baju kalis peluru, dia boleh dilenturkan dia punya kecepatan dan ketajaman peluru tadi. Itu dengan menggunakan teknologi nano. Kekuatan benang laba-laba. Boleh faham tak? Dan kita faham dulu benang laba-laba tu. Kekuatan benang laba-laba tu. Sabarlah. Dia boleh digantung pemberat-pemberat tuan-tuan. Sebab kekuatan dia cukup luar biasa. Tetapi kenapa sarang laba-laba terlalu rapuh? Boleh faham tuan-tuan? Sehingga Allah sebut dalam Quran tadi, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Dan betul sungguh. Itu yang kita nampak. Pengalaman saya waktu budak-budak, kain baju tak melekat. Pergi ke belakang rumah, bawa kayu panjang, tengok sarang laba-laba, kita dah aim dah tuan-tuan. Sarang laba-laba duduk kat mana ni? Kita tenyih. Tenyih dia punya, dia punya, apa orang panggil ni? Inilah dia punya jaring dia tu, dia satu. Kita tenyih sebelah sini, dia terus terpeliuk. Patak jatuh, habis selayuk, habis rosak habis. Dia punya jaring laba-laba terlalu rapuh, terlalu mudah
Kalau datang benda yang berat, yang besar sikit, pecah sarang laba-laba tu. Okey, jadi macam mana benang yang kuat tiba-tiba rumahnya lemah? Sebab apa tuan-tuan? Kita bincang dah dulu ni. Saja tuan-tuan buat terkejut. Kita refresh balik tuan-tuan, gurau tuan-tuan, kita buat ulang kaji balik. Okey tuan-tuan, kenapa dia jadi lemah? Padahal benang tu kuat. Jawabnya, sains jawab menerusi eksperimen dan kajian, kerana kaedah laba-laba ketika menjahit benang, jahit sarang dia salah. Dia guna teknik yang salah. Teknik yang salah. Apa teknik yang kuat? Sains mencadangkan untuk laba-laba buat sarang dengan menjahit ala-ala kita susun bata. Empat segi susun. Dia boleh jadi kuat berdasarkan kajian. Ataupun 3 segi, triangle. Dia bentuk, dia jahit secara 3 segi. Rapatkan 3 segi, rapatkan, akhirnya dia jadi kuat. Dia melekat. Ataupun satu lagi, triangle, 6 bucu. Tak silap saya, 6 bucu ni dia punya simin tempat jogging tu tuan-tuan, kat bawah. Tak silap saya, rasa macam 6 bucu je. Bila diatur 6 bucu tu, hektagon tu, dia jadi kuat. Kaji. Tak percaya, cubalah. Cubalah. Itu kajian sains. Maka sepatutnya laba-laba dia tukar taktik tu, dia pakai taktik baru. Bila taktik baru tu, faham bahawa dia punya sarang tu, barangkali kalau datang benda yang berat, dia tak pecah. Dia akan dia melentur balik. Faham kita begitulah. Itu yang dibuat oleh kajian sains. Boleh faham tuan-tuan? Tentang isu laba-laba. Kemudian kita kaitkan dengan Quran tadi. Kenapa Quran mengaitkan syirik dengan sarang laba-laba? Kita dah faham tadi, sarang laba-laba asalnya benangnya kuat, tapi bila silap teknik, silap cara, maka dia jadi rumah yang paling rapuh. Maka apa yang agama nak ajar pada kita? Itulah agama nak suruh kita faham tentang ruginya akidah kita yang diwakili oleh la ilaha illallah yang kita sebut tadi terlalu kuat. Tetapi bila landing ataupun parking dengan benda yang salah, iaitulah syirik, maka habis, terlerai habis kekuatan la ilaha illallah. Boleh faham tuan-tuan? Dalam kitab kita baca ni, kat depan-depan ni, tak silap saya, bab kubur, Imam Abul Lais Samarqandi, dia syarahkan ayat surah Fussilat ayat 28, tak silap 28 ke 27. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah mentasbitkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh ketika dunia dan ketika akhirat. Apa maksud mentasbitkan orang beriman ketika di dunia dan di akhirat? Iaitulah memperkuatkan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita akan hadapi. Apa masalah dia? Iaitulah ketika sakaratul maut. Bila datang sakaratul maut, saat kedatangan malakul maut, itu saat yang amat kritikal. Kita nak hadapi interview dengan tukang penemu duga pun tak boleh tidur malam, sampai nervous, sampai habis kita punya idea, dan kerana seriau dengan penemu duga itu. Ini kan pula penemu duga di akhirat yang namanya Munkar dan Nakir, yang namanya malakul maut. Ini bukan penemu duga yang datang dengan tugasan dia. Maka macam mana kita nak tenangkan diri kita? Kekuatan la ilaha illallah. Kemudian proses yang kedua, masuk kubur, barzakh. Kita ditinggalkan oleh saudara kita, datang pula penemu duga. Ini betul-betul penemu duga, iaitu Munkar dan Nakir. Maka orang-orang yang beriman dan menjaga la ilaha illallah dipelihara Allah dengan kekuatan la ilaha illallah, iman dia. Maka dia dapat hadapi penemu duga tadi dengan tenang. Dan peristiwa yang ketiga, ketika berada di atas mizan, ketika ditimbang amalan, waktu itu kita akan tenang menghadapi apa yang berlaku dengan kekuatan la ilaha illallah. Ada hadis tentang tu kan, macam mana alat penimbang bila diletakkan amalan,
tiba-tiba penimbang keburukan menjunam ke bawah, memberat, menunjukkan kejahatan dia banyak. Manakala kebaikan melonjak terapung ke atas, menunjukkan kebaikan dia kurang. Tiba-tiba dia bawa satu kertas yang maktub fiha la ilaha illallah, tertulis padanya la ilaha illallah sebagai rekod rakib dan atik, diletak pada ceper yang melambung tinggi tadi, terus memberat ke bawah sampai dia selamat pada timbangan. Ingat tak tuan-tuan hadis tu? Hadis kita sebut sebagai hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah, hadis cebisan kertas. Satu cebisan kertas yang tertulis la ilaha illallah, hasil rekod rakib dan atik. Nak cerita apa? Kekuatan iman la ilaha illallah. Hadis ni tak silap saya hadis hasan, kalau tak silap ingatan saya tuan-tuan. Hasan bawah sikit daripada sahih. Jadi itulah kekuatan la ilaha illallah. Tapi kita sebut tadi, yang kuat ini hilang bisa dan khasiat fadilat dia kalau silap parking, silap teknik. Apa yang silap pada teknik? Apabila mensyirikkan Allah. Sebab tu jaga akidah, jangan sampai syirik pada Allah Ta'ala. Kembali pada apa yang kita bincang ini, kelebihan kita yang jaga la ilaha illallah ini dia. Tawaran daripada Allah Ta'ala pada syurga. Bumi syurga itu dari perak, tanahnya daripada kasturi, dan urat-urat pohonnya dari perak juga, sedang dahannya dari mutiara dan zabarjat. Zabarjat jenis mutiara juga tuan-tuan. Nak dapat benda Allah ni kena selam laut dalam, kena ambil daripada dasar laut. Sebab itu zaman Nabi Sulaiman diangkat, dikeluarkan isi perut laut ni mutiara, permata-permata. Pasal apa? Zaman tu ada penyelam yang hebat ke? Ya, ada penyelam profesional. Siapa penyelam tu? Jin tuan-tuan. Allah tundukkan jin kepada Nabi Sulaiman untuk perintah bawa keluar khazanah laut sampai ke atas. Inilah dia hasil laut tuan-tuan, antaranya mutiara permata ni. Sedang daun dan buahnya berada di bawah. Ni sebahagian daripada tok-tok guru dia kata dalam syurga ni pokok dia terbalik tuan-tuan, dia terbalik. Buah duduk bawah, akar pangkal duduk atas. Sebab tu, maka siapa yang makan sambil berdiri tak susah. Kalau dia nak makan sambil berdiri, capai buah begitu je tuan-tuan. Macam kita ni dengki kat kawan-kawan kita di Australia, di New Zealand tuan-tuan. Dia orang makan macam mana tuan-tuan? Ambil gitu je. Allah dengki aku tengok. Buah apa tuan-tuan? Buah anggur, buah apple. Dia ambil begitu, kadang-kadang dia buat nyenyeh. Tahu orang Terengganu kata nyenyeh. Dia buat nganjing kat kita tuan-tuan. Dia pergi dekat buah tu, dia buat begitu. Ada pula rekod. Dia pun buat gitu je. Allah nyenyehnya kita tau. Dia tahu kita makan buah lama. Buah sebulan baru sampai pak kita tu pun kena cucuk tau. Masuk dalam air kimia. Syurga itulah cerita dia tuan-tuan. Duduk bawah. Kemudian kalau dia duduk juga tidak suka. Makan sampai duduk, malah diri. Dia nak duduk. Capai begitu. Boleh tak? Ada. Boleh sampai. Ataupun sambil berbaring. Allah, baring pun boleh makan tuan-tuan. Ini syurga. Boleh pakai? Kemudian dibacakan ayat wa zullilat qutufuha tazlila. Dimudahkan buah-buahan itu semudah-mudahnya. Tazlila. Anak-anak kita belajar fi'il mutlaq ni kan? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni menunjukkan tentang kekuatan satu-satu perbuatan. Maknanya apabila Allah mempermudahkan buah-buahan tadi, mudah-mudah sungguh. Bukan mudah ada masa susah. Tak, mudah-mudah sungguh. Ni ayat dia. Tazlila. Boleh faham tuan-tuan ni? Ini tawaran Allah Ta'ala. Sehingga dapat dicapai oleh orang yang berdiri maupun yang duduk dan berbaring. Boleh makan ke berdiri, duduk, baring? Ini syurga. Mana ada peraturan kaedah dalam syurga. Tempat kita nikmati segala-galanya kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang menurunkan kitab pada Nabi SAW, sesungguhnya ahli syurga setiap saat bertambah elok cantik sebagaimana dahulu di dunia bertambah tua. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim tuan-tuan. Letak dalam bracket di sebelah dia sahih Muslim ataupun Muslim _2 bertindih sahih.
Maknanya riwayat Imam Muslim, hukumnya sahih. Kita di dunia ni semakin hari semakin tua, tahu tak Kak? Akak perasan tak kita tua? Tak perasan. Bukan Kak je, saya pun sama. Kita tak perasan pun tuan-tuan, kita dah tua. Tahu-tahu tua bila tuan-tuan? Bila jumpa dengan polis trafik tu berjalan. Cik, minta IC tik. Kita pun keluarkan IC. Elok dia tengok data, kemudian dia bagi balik IC pada kita. Waktu itulah kita terpandang nombor IC kita. 53 di tahun 53 tu kan. Pahala ni 70. Dah betul ke 70? Kita pun bayangkan siapa hak kita kenal umur dia 70. Loh, Wak Ibrahim. Aku ni standard Wak Ibrahim tu lah. Aku bila tengok Wak Ibrahim tu, aku macam-macam aku komen kat dia, aku ngumpak dia. Wak Ibrahim nyanyuk, Wak Ibrahim lembek, Wak Ibrahim macam-macam. Kunyah mi pun payah nak putus kata. Rupa-rupanya itulah kita tuan-tuan. Tapi kita perasan tak benda tu berlaku? Tak perasan. Pasal umur yang berjalan, tak ada rasa apa-apa pada kita ni. Makin hari rupanya makin tua. Antara kita masuk pukul 8.30 ni dengan sekarang pukul berapa dah? 9.40 dah tuan-tuan. Mana tua tuan-tuan? Kakak rasa makin muda. Kalau makin muda minta Ustaz Arun tiap ada hari buat program. Pasal masuk dalam ni jadi makin muda, makin tua tuan-tuan. Itulah songsangan akhirat. Songsangan syurga, makin lama makin muda, makin fresh, makin flawless. Tahu flawless kan? Kak tahulah flawless. Kawan-kawan lelaki tahu, cikgu tahu flawless. Kulit licin cikgu. Perempuan dia nak sangat kulit licin. Tak ada jerawat, tak ada jeragat kan? Dia nak sangat. Itulah keadaan di syurga. Boleh faham tuan-tuan Allah, syurga. Lepas kita sampai penat tak jumpa anak isteri, sampai part time, overtime, bagai tuan-tuan. Pasal apa tu? Nak syurga dunia lah tuan-tuan. Sedangkan syurga dunia ni sifatnya sementara, sifatnya menipu daya, sifatnya membebankan, sifatnya menyusahkan kita. Lain dengan syurga akhirat. Tapi bagi orang yang ilmu, yang beragama, dia berpenat lelah dunia, duit, harta yang dia ambil, dia carung untuk akhirat. Itu yang sepatutnya tuan-tuan. Minggu lepas kita bincang tentang apa tuan-tuan? Tentang rumah jutawan hebat di India. Tak? Seorang jutawan hebat, nama apa dia apa tuan-tuan? Saya ada buat catatan sikit. Mukesh Ambani. Mukesh Ambani tuan-tuan. Masih hidup lagi. Dia lahir 1957. Berapa tahun dah? Sekarang ni 70 tahun lebih dah ke berapa? 57. Ada kawan-kawan 57. 57 76. 66. Sekarang ni umur dia 66. Maknanya kalau kita faham tuan-tuan, umur 66, agak-agak dia ni tenang ke serabut? Dari sudut mental lah, kalau kita congak-congakkan tuan-tuan, kita buat kajian kes, faham kita dia makin serabut tuan-tuan. Kenapa dia makin serabut? Sebab usia 66 ni usia yang dia nampak semakin dekat dengan ajal dia. Sedangkan harta dia bertimbun-timbun ni, macam mana nak uruskan ni? Dia mewarisi perniagaan bapak dia tuan-tuan. Dia anak sulung tak silap saya. Dia punya harta dia hari ni lebih kurang 87.9 bilion USD. Dolar Amerika. Jadi darab lebih kurang darab berapa? 4 ke 5 je tu Majid? 4 lebih kan kita ambil 4 lah. Ambil lah 90 darab 4, 360 bilion. Allahu Akbar. 360 bilion ni boleh beli negeri tuan-tuan. Dia punya harta dia, kekuatan harta dia tuan-tuan Dia mewarisi perniagaan ayah dia dulu, Reliance Industry Limited. Syarikat ini tersenarai dalam 500 senarai syarikat yang paling mahal di dunia oleh satu majalah Fortune Global tuan-tuan Maka apa yang kita lihat, kekuatan harta dia ni ditunjukkan menerusi pembinaan rumah dia.
Bukan rumah atas tanah macam kita duduk ni, tapi bangunan 27 tingkat. Bangunan tuan-tuan 27 tingkat yang merupakan rumah kediaman dia. Berapa orang duduk dalam rumah tuan-tuan? 5 orang je. 5 orang je. Nak duduk 27 tingkat. Kita ingatkan paling tidak 27 orang, seorang setingkat. Dah 5 orang je tuan-tuan. Bagi dengan 27 tingkat tuan-tuan. Dalam rumah dia dilayan oleh 600 orang pelayan. Faham kita rumah tu bukan milik dia tapi milik pelayan. Pasal pelayan yang lebih banyak guna faedah dalam tu. 600 orang pelayan. Dalam rumah tu ada panggung wayang, ada kolam renang, ada apalah. Tempat pendaratan helikopter pun ada 3 helipad. Tempat pendaratan helikopter 3. Ini nak cerita kayanya manusia yang bernama Mukesh Ambani ni tuan-tuan ni, di India sana. Rumah dia terletak di sebelah selatan Mumbai, India. Taman saja ada 4 tingkat. Panggung wayang lagi tuan-tuan ni. Ini luar biasa. Sampai dia ni memiliki pasukan kriket Liga India tuan-tuan ni. Ini kaya dia. Tapi kita faham kaya dia ni tidak ke mana tuan-tuan. Dia menserabukkan jiwa, kan? Serabuk. Makin dekat nak mati makin serabuk tuan-tuan. Dok fikir macam-macam tentang kekayaan. Baru ni melintas dalam TikTok saya tuan-tuan. Harga rumah banglo di sebelah Shah Alam, Section 7, kebetulan dekat dengan Unicef. Tapi sayang saya lupa nak save benda tu. Tapi ingat-ingat gitu tuan-tuan, bila kita check balik, cari balik, rupanya banyak pula rumah hok nak jual. Harga dia juta-juta. Kita tengok rumah juta-juta ni lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita nak dapat gambaran syurga. Boleh faham tuan-tuan? Gambaran syurga. Hok saya ingat, hok melintas di TikTok ni tuan-tuan, dia nak jual dengan harga 5.1 juta ringgit. Kalau tuan-tuan nak beli silakan. Tapi ada kira-kira dia. Kalau nak beli buat pinjaman, nak bayar 35 tahun tuan-tuan. 35 tahun pinjaman. Berapa persen saya tak ingat. Dia letak dia punya persen dia tu. Dengan persen dia tu, setiap bulan kita bayar lebih kurang 21,000 lebih Abang Ji. Selama 35 tahun. Boleh Abang Ji? Setuju? Kalau setuju, boleh. Boleh tengok rumah tu. 21,000 sebulan selama 35 tahun. Untuk dapat harta dunia 5.1 juta ringgit. Pada tengah jalan tadi, rumah saya bawa kereta, saya duduk sebelah, saya selongkar lagi tengok rumah syurga dunia ni, memang nilai sampai 8 juta, 13 juta, cukup luar biasa. Tapi dalam tu gambaran syurga dunia lah. Kita nak setara mana dia punya furniture dalam tu, perabot dia, hiasan semua kan. Ada belaka. Kemudian keluasan dia tuan-tuan. Tapi saya ingat di Shah Alam ni kenapa nak dijual? Pasal owner dia tinggal lagi bini. 2 orang. Tinggal suami isteri dan nak lelang rumah tu pasal nak duduk rumah kecil. Tu dia. Faham tuan-tuan? Tak nak rumah besar, nak duduk rumah kecil. Sama juga dengan pengasas barang kosmetik, Kak Tun nama dia tuan-tuan. Kak Tun. Juga Kak Tun ni nak jual rumah dia harganya jutaan ringgit pasal tak bahagia. Sebab tu bila orang kata bahagia duduk pada rumah besar, dia balas balik, dah Kak Tun dah rumah besar dah. Dah ada segala benda tapi tak bahagia. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu yang kita duk belajar. Saya duk teringat cerita orang kaya dan orang miskin. Orang kaya rumah di puncak bukit, banglo rumah agam. Biasanya rumah orang kaya ni puncak bukit. Tuan-tuan kalau rumah di puncak bukit, kaya lah tuan-tuan. Pasal apa buat rumah puncak bukit? Wallahu alam. Tapi kawan-kawan saya buat kelakar, dia kata pasal tak nak orang susah datang ke rumah. Dia buat rumah tinggi-tinggi atas bukit pasal tak nak peminta sedekah datang. Kawan-kawan buat lawak tuan-tuan. Kemudian bawah rumah dia tu ada orang miskin. Orang miskin, apa kedana. Tapi yang kenyangnya orang miskin, tubuh gemuk. Yang kaya ni kurus melidi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap kali orang kaya nak makan makanan sedap-sedap,
Orang miskin kat bawah dia dah tahu masa makan orang kaya, pagi, tengah hari, malam. Jadi dia pun siap makanan dia ala kadar, nasi, kicap, garam, menunggu time makan orang kaya. Bila orang kaya nak makan, angin datang hembus sampai ke rumah dia pun makan. Faham tak tuan-tuan? Ini cerita tak betul, cerita mitos, tapi kita boleh buat sebagai sharing tuan-tuan. Dia makan dengan selera orang kaya. Orang kaya nak makan selera tak ada. Teringat macam-macam, takut lemah, jantung, kecil manis, darah tinggi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu realiti hidup di dunia. Dan cerita tu cerita tak betul, rekaan semata-mata. Tapi kita ambil sebagai satu perbincangan. Okey. Abu Lais meriwayat. Jadi tuan-tuan, sikit lagi, yang rumah 5 juta lebih tu, kalau kita berminat, kita kena ada ongkos setiap bulan 21,000. Itu nak bayar rumah, nak tanggung anak bini lagi, kereta lagi semua. Gamaknya pendapatan kita lebih 50,000 lah kot sebulan, baru boleh kita sambar rumah tu sebiji. Tapi tuan-tuan, rumah yang kita bincang ni, rumah syurga namanya. Dia punya agam dia cukup hebat. Dia punya tanah pun permata zamrud, zabarjat, bau haruman misik, za'faron, jadi debu-debu atas tanah tuan-tuan. Emas, perak melekat mana-mana. Rumah tu kalau kita nak mohon, apa kita punya modal tuan-tuan? Modal kita untuk dapatkan rumah tu, rumah kita kata rumah syurga ni, apa modal dia? Ada 50,000 sebulan tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Modal kita hanyalah semayang 5 waktu, ibadah wajib, buat dengan baik, akidah jaga, masalah dengan orang tak ada. Itulah dia modal untuk rumah yang tidak ada bahasa untuk kita gambarkan hebat dia. Berbanding dengan rumah dunia ni tuan-tuan, kita dengar angka pun dia ingat nak bawa juga dalam mimpi dah tak jadi. Mimpi pun salah. Itu dunia. Tapi akhirat tuan-tuan, subhanallah, Allah tidak memerlukan kita mengumpul dana sampai 50,000 sebulan nak ke rumah akhirat. Cukup untuk kita jaga akidah, laksanakan syariat, kemudian kita hiaskan diri kita dengan akhlak yang benar. Boleh tuan-tuan sampai kat sini sajalah untuk hari ini. Kita berhenti pada Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Syuhaib radhiyallahu anhu, Syuhaib Ar-Rum radhiyallahu anhu. Sekadar ni. Ada tuan-tuan nak sambung apa-apa? Banji nak tambah apa-apa Banji? Silakan. Cikgu. Mam ada nak tambah apa-apa? Silakan. Ustaz, silakan. Akak ada apa-apa nak tambah? Silakan. Ada Banji. Tadi saya terfikir tadi masa Umar kata Nabi Islam. Umar kata Dia yang berubah ni ternyata jadi dah ibad menafikan diri. ya. Okay? Sekarang ni kita ada 2-3 je. Akidah, Syariat. Allah. Tapi dua kita pegang, anak kita tak pegang. Allah Allah. Terima kasih Banji. Maknanya dia kaitkan apa yang berlaku dalam realiti kita hari ni Banji. Bagaimana realiti kita secara umum, umat Islam hari ini kehilangan akhlak, krisis akhlak. Sedangkan akidahnya masih dipegang, syariatnya masih dilakukan. Kat situlah perlu kepada kita kata screening balik, perbincangan balik apa yang tak kena pada akidah, apa yang tak selesai pada ibadah. Sebab sepatutnya bila akidah tu benar, kita berjaya buang kufur, syirik dan juga nifaq, kemudian ibadahnya betul, maka dia akan pergi pada akhlak yang luhur, akhlak yang mulia tu. Tapi tiba-tiba hak lain comel, akhlak tu tak comel. Apa sebab? Maknanya ada benda lagi yang tak kena pada akidah dan syariat. Jangka kita, akidah kita tu dah tak ada, dah kufur, syirik dan nifaq. Tiba-tiba ada tak selesai. Barangkali akidah kita ni akidah yang teka-tekaan, yang bersifat sangka-sangkaan. Tak pernah belajar berakidah, tak pernah belajar kecemerlangan nilai akidah dalam Islam. Macam mana akidah yang benar dibina oleh agama.
rukun iman tu tak pernah dibincang. Begitu juga dalam masalah kekuatan ibadah. Ini lagilah tuan-tuan. Ibadah yang dibuat sekadar nak lepaskan tanggungjawab. Semayang dah? Semayang. Macam mana cara semayang? Allahu Akbar. Cari Chaplin punya semayang tuan-tuan. Wuduk. Allah kalau tengok perhati baca basuhan wuduk. Nampaklah serba tak kena. Jadi benda-benda macam tu perlu diteliti balik sehingga akhirnya tersalut pada akhlak yang benar. Akhlak yang benar patut diteliti balik. Sebagaimana ulama-ulama tasawuf Islam digambarkan akidah syariat dan akhlak ni pada binaan pokok kan. Akar adalah akidah, batang, dahan, daun adalah syariat dan buah itulah akhlak. Kalau buah rosak mesti ada masalah pada akar ataupun pada batang. Batang diserang virus ataupun akarnya rosak diserang oleh kuman tapi tak nampak duduk dalam tanah. Itulah gambaran kepada binaan agama. Kena cek balik benda tu. Jadi kita punya kefahaman, kekuatan agama dia duduk pada ilmu dan kefahaman. Bila kita faham kat situ, kita ada ilmu tentang agama, kat situlah insya-Allah dia pergi kepada package ilmu, iaitulah akhlak yang kita nak tadi. Suami saya semayang bukan main lagi ustaz, tapi marah pun boleh tahan juga ustaz. Berbirak-birak tubuh kena balun. Tu masalah tu. Masalah-masalah akhir zaman tuan-tuan. Ada Baji nak tambah? Silakan Baji. Baji, ada nak tambah Baji? Ustaz, sila tak? Bitaqah. Nanti anak-anak tengok dia punya teks dia ni lagi. Tak ingat dah lama tak sebut Ustaz. Hadisul bitaqah. Nanti kalau dapat anak mesej pada Ustaz Hadisul bitaqah. Okey, ada lagi tuan-tuan? Tak ada Baji. Sekadar ni kita akhirkan antara sampai kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat hari raya hari